sikit exercise hari ni. Okay, bila cakap pasal exercise ni kan, I teringat satu cerita tau. Cerita yang agak seram jugalah yang berlaku dekat seorang budak lelaki di college atau di university. Tak ingat macam tu, college atau university. Okay, kisah ni sebenarnya bermula pada satu malam. Budak lelaki ni dia tengah study. Dia study, lepas tu dia boring ya, dekat nak exam time kan. So dia boring-boring tu dia berhenti sekejap dan dia pergi duduk di tepi tingkap. Bilik dia macam di tingkat atas lah, tinggi lah. Dan di depan tingkap dia tu di bawah ada padang bola ya. So dia pun duduk situ ambil angin. Sambil duduk-duduk dia tengok dekat padang bola tu. Of course padang bola tu ada cahaya, ada lampu kan. Jadi dia nampak seorang budak perempuan tengah berjogging. So masa tu dah pukul 12 malam lebih lah, dah malam lah. So budak perempuan ni berjogging seorang-seorang diri. Jogging keliling padang bola tu beberapa kali. Jadi dia cakap dalam hati lah. Dia kata, wah Minah ni malam-malam pun berjogging. Lepas tu dia teringin nak mengorat budak dia lah sajalah. Dia fiwit dekat dia punya tingkap tu. Lepas tu dia jerit lah, oi dia kata, dah malam ni, balik lah. Dia kata, dah buat apa jogging malam ni, balik lah seorang-seorang. Lepas tu adalah lebih kurang macam tu dia punya dialog. Lepas tu yang perempuan ni buat tak tahu je. Dia buat tak tahu. Lepas tu dia lelaki dia tengok tak ada respons. Dia pun boring lah kan, perempuan ni asyik jogging buat tak tahu je. Dia pun balik dekat meja dia. Dia pun study lah. Study balik. Lepas tu tengah-tengah study tu tiba-tiba dia dengar kat tingkap tu macam ada ketuk-ketuk sikit lah. Ketuk. Lepas tu dia pandang belakang, dia nampak perempuan tu. Ada perempuan dekat tingkap tu pakai baju sukan ya. Lepas tu dia cakap, tadi awak panggil saya Lepas tu tiba-tiba dia ingat ya, dia tingkap dia mana boleh ada orang duduk dekat tingkap luar tu, sebab tingkat bilik dia di tingkat atas. So budak tu boleh hantu tu boleh lalu kat tingkap tu. So dia pun terkejut. Besoknya dia demam. We are dynamite, don't play with dynamite. Yeah. Okay, itu tadi ialah sebahagian daripada cheers untuk grup cheerleading di BBJS masa dulu-dulu dan masih lagi dibuat sampai sekarang. So di BBJS ni, BBJS adalah Bukit Bintang Girls School yang dulunya amat terkenal sebab most of the students ya, kebanyakannya yang bijak lah yang masuk ke situ. Dan sebelum ini BBJS terletak di Bukit Bintang dan sekarang ni telah dirobohkan dan di tempat itu dibina pavilion sekarang. Di sebelah Bukit Bintang Girls School ni pula ada satu chapel ya, tempat sembahyang orang Kristian yang kecil saja, kita panggil chapel. Ada kejadian yang berlaku lah, banyak kejadian yang berlaku kat situ. Tapi yang menarik ni ialah tentang cheerleaders ya. So cerita ni diceritakan oleh junior kami. Sebelum tu saya nak terangkan dulu, di Bukit Bintang Girls School ni ada 4 buah rumah sukan yang penting, iaitu ada Cook, Maclay, apa lagi tadi, Prowse House, Shirtleaf. So ada 4 buah rumah sukan yang mengikut nama guru besar yang pernah menjadi pengetua di sekolah tersebut lah, bukan guru besar, pengetua ya. So sekolah ni dah diadakan lama ya, sebelum masa zaman British lagi. Okay. Jadi pada tahun kami yang pioneer untuk buat cheerleading lah zaman tu. Dan saya mewakili Prowse House ya, sebagai cheerleaders untuk Prowse House. Pada tahun tu kita dah buat, saya dah lupa tahun berapa, tapi saya ingat masa tu saya form 3 ya, form 3. Jadi kita dah buat satu team cheerleading untuk sukan tahun tu, dan sukan tahun tu memang paling meriah. Akhirnya lepas kami buat cheerleading untuk tahun tu, setiap tahun budaya cheerleading ni telah dibuat sampailah sekarang di sekolah Bukit Bintang Utara. Tak silap saya masih ada lagi, dan juga di sekolah-sekolah lain pun dah jadi satu budaya untuk cheerleading. So yang menariknya, kebanyakan budak-budak ataupun pelajar-pelajar perempuan ni memang suka nak buat cheerleading. Masa kami dulu, dia simple-simple je. Tak adalah macam
yang angkat-angkat, baling, flip semua tu tak ada. Masa tu kita just koreografi kami tak sehebat itulah sebab baru lagi kami buat sendiri. Tapi sekarang dah macam-macam ya, dia dah ada koreografi yang baru yang angkat-angkat, baling-baling, lambung-lambung tu semua. So kebanyakan budak yang masuk ni biasanya yang ada basic tarian dan boleh badannya lembut, boleh lentur, yang boleh buat apa saja koreografi yang diberikan. So setelah saya tinggalkan sekolah tu, saya dengar satu cerita berkenaan dengan hari sukan yang akan diadakan, dan kemudian setiap rumah sukan telah diminta untuk menyediakan satu kumpulan cheerleaders ya. Dan saya tak tahu rumah mana, tapi ada satu daripada rumah-rumah sukan tu yang telah didatangi oleh seorang pelajar. Masa tu mereka kena adakan audition. So setiap rumah sukan tu dia ada ketua dia, dan ketua tu akan panggil sesiapa yang berminat untuk buat audition untuk jadi cheerleaders. Kalau dia bagus, mereka akan dipilih. Dan masa tu memang banyaklah budak-budak ni kena buat dia punya step-step yang mungkin yang susah-susah sikit lah. Dia ada satu budak ni, dia Chinese girl ya. Dia daftar nama dia untuk masuk join cheerleaders. So one day tu dia orang dah buat audition. Semua yang senior-senior dia tunggu situ buat audition. Seorang-seorang dipanggil, dan kemudian budak ni datang dan dia cakap dia memang berminat nak jadi cheerleaders. So mereka suruh dia buat beberapa step, dan dia telah berjaya buat step dengan baik sekali, sehingga kan ketua-ketua kumpulan ni pun rasa macam budak ni mesti bagus lah. Kemudian ada lagi sekali saringan ya, dan mereka dah pilih berapa jumlah budak yang untuk menjalani saringan seterusnya. So budak yang ni, this particular girl datang sekali lagi untuk saringan kedua, dia lulus lagi, dan kemudian ada saringan ketiga pun dia lulus lagi. So hari yang mereka betul-betul pilih budak tu punya nama memang ada lah, dan dia ambil form berapa tak tahu, saya tak ingat form berapa budak tu. Dan pada hari latihan tu, sebab kumpulan ni memang mengharapkan budak perempuan ni sebab dia memang bagus sangat. So masa hari nak latihan tu, budak tu tak ada. Ya, budak tu tak datang. Jadi diorang pun susah hati lah, sebab rasanya kalau ada budak ni memang kuat lah dia punya group cheerleading tu. Jadi ketua ni tak puas hati, dia pun pergi ke office sekolah tu nak tengok nama budak ni dari kelas mana, sebab rasanya mereka tak catat kelas mana dia ni datang. So mereka pergi ke office, tanya dengan keranin, ada tak nama-nama budak ni kan, yang daripada kelas mana, sebab nak panggil dia untuk datang latihan. Bila mereka check, nama budak tu ada, tapi sebenarnya dia dah lama tak ada dekat sekolah tu. Dan mereka kata budak ni dah meninggal dunia, dah lama meninggal dunia. Dan budak ni masa tu dia memang nak masuk cheerleading, tapi tak silap dia meninggal disebabkan latihan ke apa, saya pun kurang pasti. Tapi dia memang seorang budak yang pandai menari apa semualah, pandai dalam bidang sukan ni, dan dia memang sangat-sangat berminat dengan cheerleading, tapi tak sempat dia nak buat cheerleading tu, dia dah meninggal dunia. Bukan lahir tahun tu, budak tu lahir tahun sebelum tu. Jadi mereka semua terkejut lah ya. Dan lepas tu tak pernah lagi lah dengar. Mungkin masa dia hidup, dia nak masuk cheerleading, dia tak dapat je. Dan bila dia dah terpilih, dia pun rasa gembira, dia tak ada balik-balik kat sekolah tu lah. Lepas tu semua murid sekolah tu yang tahu cerita tu tak dibenarkan bercerita tentang tu di luar sekolah. Tapi macam mana pun cerita tu dah leak out lah ya. Dan itulah kisah seorang wannabe cheerleader.